Sehat walafiat insyaAllah. Kita lihat pada hari ini mengenai dengan kelebihan dalam bulan Syaban. Sudah pasti bila sebut tentang bulan Syaban ini, satu bulan yang agung sebab dia berjiran dengan bulan Ramadan. Bila mana bulan yang paling hebat dalam banyak-banyak bulan-bulan Ramadan, jiran dia juga akan menjadi hebat. Seperti mana tuan-tuan bersahabat dengan orang-orang baik, tuan-tuan akan jadi baik. Bersahabat dengan ulama-ulama, ustaz-ustaz, tuan-tuan pun akan jadi dapat serpihan baik juga. Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, ayyu saum afdal ba'da Ramadan? Apakah puasa yang lebih afdal, paling afdal selepas puasa bulan Ramadan? Maka Nabi kata Syaban li ta'zimi Ramadan. Puasa bulan Syaban kerana membesarkan bulan Ramadan. Kemudian ditanya lagi kepada Nabi, ayyu sadaqah afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Maka Nabi SAW menjawab, sadaqah fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Bahkan kalau kita lihat Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah yasumu hatta naqul la yuftir. Nabi berpuasa sehingga kami kata Nabi tak buka dah, puasa terus. Wa yuftir hatta naqul la yasum. Bila Nabi tak puasa sehingga kami kata Nabi tak pernah puasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmal siyama syahrin qattu. Aku tak pernah lihat, Aisyah kata, Nabi berpuasa sebulan penuh. Sama sekali aku tak pernah lihat melainkan pada bulan Ramadan sahaja. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat satu bulan yang lebih banyak Nabi berpuasa melainkan pada bulan Sya'ban. Riwayat Imam Bukhari. Riwayat dalam Abu Dawud, Aisyah kata kana ahabbu syuhur ila Rasulillah. Antara bulan yang paling dicintai oleh Nabi adalah an yasumu Sya'ban. Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban, thumma yasiluhu bi Ramadan. Kemudian Nabi terus sambung puasa dalam bulan Ramadan. Puasa ini dia selepas daripada nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban mana 16, start daripada 16. Dalam mazhab Syafi'i tak dibenarkan puasa. Bagi orang yang tak pernah puasa lah, 16 Sya'ban sampailah sebelum masuk bulan Ramadan. Sebab apa ya? Kerana dia berdasarkan satu hadis yang mana Nabi kata idzan tasafa min Sya'ban fala tasumu. Apabila sampai pertengahan bulan Sya'ban jangan kamu puasa. Tapi majoriti di kalangan ulama mereka kata boleh puasa. Mereka pertikaikan hadis tu, mereka kata hadis tu hadis yang lemah, tidak kuat. Tapi dalam mazhab Syafi'i bukanlah maknanya tak pernah puasa, bukanlah tak boleh langsung puasa. Puasa dibenarkan untuk puasa-puasa tertentu. Contohnya puasa seseorang yang sebelum 16 Sya'ban dia pernah puasa hari Isnin ke hari Khamis, maka walaupun sekali maka dia boleh puasa. Ataupun dia puasa qada boleh, ataupun dia puasa nazar boleh. Jadi bukanlah makna tak boleh puasa langsung. Kemudian bagi perempuan pula, kalau kita lihat perempuan ini banyak tinggal puasa. Jadi bila mana tak sempat qada tanpa sebarang keuzuran, maka dikenakan fidyah lah. Fidyah ni kalau kita lihat, fidyah satu cupak makanan bagi orang miskin, satu cupak nilai dia RM2.70 lah. Sekarang tak tahulah, mungkin naik sikit ataupun kurang sikit, tak tahu, ataupun sama je. Dah beberapa tahun sama RM2.70 satu cupak makanan. Selalu pejabat zakat adalah kita kata bayar fidyah puasa. Jadi nanti dia akan asingkan duit tadi untuk orang miskin. Sebab dia bukan macam zakat. Zakat ni ada 8 asnaf. Ada pun untuk fidyah puasa untuk orang miskin saja, tak termasuk asnaf yang 8. Kemudian bagi perempuan yang keuzuran, mungkin tahun lepas dia hamil, mengandung. Tahun ni mengandung lagi. Dia tak boleh nak puasa. Tahun lepas pun tak habis qada lagi. Maka tak jadi masalah untuk dia tak sempat qada puasa. Bukan tak jadi masalah untuk qada. Qada tu kena qada lah, tapi tak semesti dalam tahun tu. Mungkin tahun akan datang ataupun 2 tahun lagi. Sebab contohnya tahun lepas dia
dia mengandung. Tiba-tiba tahun ni nak Ramadan, dia nak menyusukan anak pula. Jadi tak boleh puasa juga. Banyak kadang-kadang sampai 2 tahun. Itu tak perlu bayar fidyah lah sebab ada keuzuran. Yang tak ada keuzuran ni perlu. Yang tak ada keuzuran ni, maka dia perlu membayar fidyah. RM2.70 satu hari. Kalau tinggal 30 hari darab lah. Tapi tuan-tuan, kalau kita lihat tinggalkan puasa ni kalau dengan sengaja ni hukumnya haram. Melewatkan, bukan melewat sampai keluar waktu. Seseorang yang tinggal puasa bulan Ramadan pada tahun ini, dia tertinggal, maka dia boleh qada pada tahun akan datang. Bukan tahun akan datang, tapi selepas daripada Syawal lah. Selepas daripada bulan Ramadan, bulan Syawal ada sampailah bulan Syaban, sebelum bulan Ramadan yang tahun akan datang, dia boleh qada. Aisyah sendiri pun, dia kata dia sibuk bersama dengan Nabi sampai dia juga puasa pada bulan Syaban. Nak masuk bulan Ramadan, dia qada puasa, habiskan qada puasa. Jadi seseorang yang tak ada keuzuran, maka dia lewat sampai terkeluar. Dah masuklah Ramadan tahun akan datang, maka hukumnya berdosa lah sebab dah terkeluar waktu. Dan dia kena dikenakan hukuman denda, iaitu bayar fidyah. Bagi orang yang tak mampu puasa pun sama juga. Tak mampu puasa ni ada masalah kesihatan. Jadi dia juga perlu membayar fidyah, 1 hari 1 cupak makanan. Kemudian kita lihat mengenai beberapa hukum dalam bab puasa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Di antaranya, kita lihat bila sebut tentang niat puasa, tuan-tuan, niat yang dibenarkan untuk 1 bulan ini adalah niat mengikut mazhab Malik. Imam Malik kata boleh niat 1 bulan terus. Sebab dia kata semua puasa ni tak ada ruang untuk kita buat ibadat lain. Puasa Sebab tu siapa yang puasa pada bulan Ramadan, sebahagian pendapat dia kata tak perlu niat puasa Ramadan pun tak apa, niat puasa pun cukup. Sebab apa? Sebab memang tak ada ruang untuk buat ibadat lain. Siapa yang puasa tak boleh buat puasa sunat, hanya puasa Ramadan sahaja. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita wajib niat aku puasa Ramadan. Itu paling kurang lah. Yang esok hari tunai, kemudian kerana Allah Ta'ala, itu semua adalah sunat lah. Yang wajib saja aku puasa Ramadan. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, setiap puasa itu adalah ibadat yang mustaqil lah, ibadat yang berbeza-beza. Sebab apa ya? Sebab hari yang pertama, tuan-tuan, kalau contohnya hari yang kedua seseorang tu batal puasa dia, tak bermakna hari pertama dia batal. Hari pertama dia sah, hari kedua dia batal. Kalau hari ketiga dia batal, maka hari puasa pada hari kedua, hari yang pertama sah. Jadi itu dipanggil sebagai ibadat mustaqil lah. Sebab tu bila ibadat yang berasingan, sudah pasti niat kena pasang setiap malam. Setiap malam perlu niat. Tapi dalam mazhab Malik itu puasa dianggap sebagai satu ibadat yang sama. Maka niat pada awal malam yang pertama. Tuan-tuan, bila nak bertaklid dalam mazhab Malik, dalam mazhab Malik, maka kita niatlah, kita ikut dalam mazhab yang lain, puasa 30 hari. Niat saja ke puasa 30 hari bulan Ramadan. Ikut mazhab lain, supaya bila kita tertinggal niat, tak perlu qada lah. Walaupun disunatkan qada, tapi tidaklah wajib. Sebab kita dah bertaklid ikut mazhab lain. Sebab mazhab Syafi'i, siapa yang tak niat tak sah dah puasa. Tak niat tak sah. Bila dia tidak niat, maka tidak sah. Adakah dia boleh buka? Dia tak boleh buka puasa. Siapa yang tak puasa, contohnya dia dah batal puasa, semalam tadi dia tak niat, dia wajib puasa juga, cuma dia kena qada lah. Sebab seseorang yang dibatalkan puasa, contoh dia minum air, dia batalkan puasa dengan sengaja, itu dianggap berdosa dan haram. Kemudian dia makan pula tengah hari, tambah lagi dosa. Dia minum air lagi, tambah lagi dosa. Petang dia makan lagi. Setiap perkara yang membatalkan puasa dia makan, itu hukumnya haram, berdosa. Kalau 10 kali minum air, daripada subuh sampai maghrib, 10 kali dah dia berdosa. Siapa yang melakukan perkara yang membatalkan puasa, iaitu dia tak niat, maka puasa al-imsak, menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, itu wajib.
Dia kena tahan diri dia daripada melakukan ibadat yang membatalkan puasa sampailah waktu maghrib. Tapi lepas Ramadan dia kena qada juga. Tapi nak bagi tahu dia tak boleh. Nak sesuka hati dia, dah batal lah puasa tadi. Maka dia pun makan tengah hari, makan petang. Tetap hukum al-imsak. Tak makan, tak minum tu walaupun puasa dia tak sah, maka hukumnya adalah wajib. Kemudian dalam mazhab Malik ini, puasa yang awalnya niat satu bulan itu hanya pada awal bulan saja. Dia tak boleh pertengahan dah hari yang kedua, malam yang kedua, malam yang ketiga. Dia hanya akan berlaku pada malam yang pertama sahaja. Dia macam kita lihatlah tuan-tuan, selalunya musim PKP ni sembahyang Jumaat kan sempit. Selalu sampai keluar. Bila sampai keluar masjid ni, yang sembahyang luar tu tak apalah, tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya bila dikunci. Pintu masjid semua kunci. Dia sembahyang luar masjid. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita tak sah tu. Sebab apa? Satu imam dalam masjid, satu luar masjid. Makmum luar masjid. Dia akan jadi sah tau. Dia akan jadi sah bila mana pintu tidak dikunci. Ada ruangan. Kita panggil ada ruang, ada peluang untuk makmum sampai kepada imam. Jadi bila kunci je, dah tak ada ruang dah. Makmum nak sampai kepada imam, maka tak sah tu. Tapi dalam mazhab Malik, kalau kita lihat, dia kata yang penting tahu pergerakan imam je sah. Jadi kita kena tahulah. Tapi memang ikut mazhab Syafi'i kita ketatlah memang tak sah. Sebab itu kalau masjid dah penuh dekat luar sembahyang tak jadi masalah. Sembahyanglah 1 km, 3 km pun. Yang kata sampai 150 meter, itu tuan-tuan kena faham dalam bab sembahyang berjemaah dia ada dua. Satu sah, satu dapat pahala jemaah. Tuan-tuan, kalau imam seorang sembahyang di hadapan, semua saf kosong, ada seorang aja makmum, tapi sembahyang mana? Dekat dengan pintu sana. Dia ikut imam juga. Tapi saf pertama kosong, kedua kosong, sampailah ke belakang semua kosong. Sembahyang tersebut sah sebab makmum imam dalam masjid. Cuma tak dapat pahala jemaah je. Tak dapat pahala jemaah. Sampai kalaulah imam di dalam masjid, makmum dekat mana? Tempat rak selipar tu, ataupun tempat parking motor tu, sembahyang makmum sah. Sebab apa sah? Sebab makmum boleh sampai kepada imam. Makmum boleh sampai kepada imam. Kemudian jarak luar masjid pun tak apa jauh tu, tempat parking motor, boleh sampai kepada imam. Walaupun semua kosong, sah pertama kosong, kedua, ketiga, semua kosong, sah. Kita tak bincang sah, memanglah sah, cuma tak dapat pahala jemaah, tak dapat pahala berjemaah. Tak dapat pahala jemaah. Kalau tuan-tuan belajar dalam bab sembahyang berjemaah, dia ada dua, sama ada sah ataupun dan juga terluput pahala berjemaah. Bila kita bincang mengenai dengan sembahyang jemaat dalam musim PKP sampai keluar masjid, sembahyanglah jauh mana pun, bersambung-sambung jemaah luar masjid sampai 1 km, 2 km sah. Yang penting jangan pintu semua dibuka dan tidak dikunci, dan ruangan untuk sampai kepada imam tu ada. Jangan tak ada ruang sampai kepada imam, semua tutup dengan dinding, itu tak sah lah. Sebab dia ada hukum yang khusus mengenai imam dalam masjid, makmum luar masjid. Tapi kalau imam dalam masjid, makmum dalam masjid, tak ada masalah. Imam di hadapan, makmum di sebelah sana, pintu sliding semua tutup, tak apa, sebab dia dikira di dalam masjid. Dalam masjid tak kira lah macam mana pun. Tuan-tuan nak pasang dinding ke, tak ada pintu ke, pasang dinding tak ada pintu, tapi dalam masjid tak apa, boleh. Yang masalahnya adalah makmum dan imam dalam masjid, seorang lagi makmum luar masjid. Itu problem. Kalau yang bersambung-sambung tak apa, tapi yang masalahnya dia tak bersambung. Dia sembahyang jauh sana seorang-seorang dia, kemudian imam di sini. Itu yang jadi masalah. Dan tengok juga situasi bagaimana jauh tu. Kemudian kita lihat untuk sampai kepada imam, perlu tak dia belok ke kiri, belok ke kanan. Kalau tak perlu, tidak ada apa-apa, maka hukumnya sah. Jadi nak bagi tahu sembahyang imam
sembahyang di sini, makmum sembahyang di luar, di tempat parking motor, tempat parking imam, tempat parking penceramah, sah. Yang tak sahnya bila pintunya ada satu je, di mana di tengah-tengah tu pintu. Tuan-tuan sembahyang di luar di sebelah sana, itu memang tak sah lah. Sebab pintu ada satu, sekarang pintu ada banyak. Sini pun ada pintu, sana pun ada pintu. Jadi tidak ada masalah. Untuk sampai kepada imam tu mudah. Makna tak perlu nak pusingkan badan tuan-tuan nak sampai kepada imam, orang yang sembahyang di luar. Sebab masalah berjemaah ini dia agak sulit lah. Sebab itu kalau kita lihat menjadi isu juga mengenai sembahyang berjemaah, makmum di luar, imam di dalam. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puasa ni antara yang paling penting niat. Dan bila waktu niat adalah terbenamnya matahari dah boleh niat sampailah sebelum daripada azan subuh. Kalau tengah azan subuh tu niat maka tak sah. Dia ibadat puasa ni, untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah, adalah satu ibadat yang tak sama seperti semayang. Tuan-tuan bila semayang hendaklah niat seiring dengan semayang. Macam mana tuan-tuan takbiratul ihram Allah niat, makna niat seiring dengan semayang. Puasa tak boleh seiring. Kalau seiring tak sah. Dia kena niat sebelum daripada start puasa. Tuan-tuan start puasa bila? Iaitu azan subuh sampai terbenam matahari. Azan subuh sampai terbenam matahari iaitu azan maghrib. Bila azan subuh tuan-tuan niat, maka tak sah. Sebab dia tak boleh seiring, dia kena sebelum azan subuh tuan-tuan niat. Jadi waktu bermula niat adalah terbenam matahari, azan maghrib dah boleh niat puasa untuk esok. Bila expired waktu niat dia adalah bila azan subuh, dia tak boleh niat. Kemudian bila sebut tentang niat dia ni, pada awal-awal Islam dahulu, bila mereka start niat, mereka niat ini sebelum daripada isyak, bukan sebelum daripada isyak ataupun sebelum tidur. Bila dah tidur tak boleh lagi makan, tak boleh lagi minum. Bila dah semayang, dah masuk isyak tak boleh makan, tak boleh minum sampailah maghrib esok. Jadi awal-awal Islam dulu puasa dia agak berat lah. Tapi kita alhamdulillah daripada subuh sampailah azan maghrib. Azan maghrib tersebut disunatkan kita bersegera dalam berbuka puasa. Jangan jadi seperti orang Syiah. Orang Syiah ni mereka sampai nampak bintang, makna dah isyak lah baru buka puasa. Siapa yang menganggap lewat buka puasa tu makin bertambah pahala dia, maka perkara tersebut makruh. Sebab apa? Sebab Nabi suruh segerakan puasa. La yazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra. Umat aku sentiasa dalam kebaikan selagi mana tiba segera dalam berbuka puasa. Buka puasa disunatkan rutab. Rutab ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat dalam bab kurma ni, dia dipanggil yang awal-awal tumbuh, itu dipanggil apa? Dipanggil busr. Basin ra, busr. Itu memang tak ada kita panggil manusia makanlah, sebab dia pahit. Lepas daripada itu dipanggil rutab. Rutab tu ada orang makan. Rutab tu memang kita makanlah. Cuma kalau saya tak apa suka sangatlah. Sebab dia tak apa manis macam kurma. Tapi itulah yang disunatkan kita buka puasa, di warna kuning-kuning. Tuan-tuan Google dah tulis rutab, maka dia akan keluar. Di warna kuning-kuning ada air sikit. Dia mana kurma yang muda. Selepas tu proses yang ketiga baru dia akan jadi tamar. Tamar dah tak ada air dah dalam dia. Rutab ni yang disunatkan untuk berbuka puasa. Kalau tak ada rutab baru dah tamar, iaitu kurma. Kemudian berbuka puasa ni bila disunatkan kita baca doa. Doa adalah tuan-tuan baca doa makan macam biasalah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makan kurma sikit, minum air sikit, barulah Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Makna sejurus selepas buka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu.
birahmatika ya arhamar rahimin, dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu semua tuan-tuan boleh tengok dalam Google ada. Tuan-tuan type doa berbuka puasa, maka akan keluarlah semua tu. Kemudian kita lihat dalam puasa ni, dia ada rukun. Antara rukun puasa adalah niat. Niat ini adalah dengan hati ya. Seperti mana tuan-tuan belajar dalam sembahyang, niat adalah dengan hati, bukan dengan lafaz. Walaupun sebahagian di kalangan ulama menyatakan itu adalah bid'ah. Usalli fardhu zuhri, itu bid'ah. Sebab tidak ada, Nabi tak buat. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita itu disunatkan supaya nak kuatkan hati kita, nak support lah niat kita. Sebahagian ulama dia tak setuju. Nabi katakan bermula daripada takbir, berakhir daripada salam. Semayang tak ada pun bermula daripada usalli, berakhir daripada salam. Sebahagian ulama dia tak setuju, tapi tak apalah. Sebab apa mereka tak setuju tu? Sebab bertentangan dengan hadis tadi lah. Dia sebenarnya usalli tak jadi masalah sangat. Yang jadi masalah imam kuatkan suara tu. Usalli fardhu. Itu yang saya tak apa setuju tu. Yang kuatkan imam kuatkan semayang. Imam kuatkan usalli ketika semayang. Sebab dia tak perlu kuat pun. Dia ada tempat-tempat yang perlu kuat. Majoriti zikir, semua baca Quran, zikir, semua sekali adalah disunatkan perlahan. Melainkan certain tempat saja yang perlu dijaharkan, dikuatkan suara. Antaranya seperti zikir lepas sembahyang, perlahan. Dia kebanyakan semua perlahan, melainkan yang kuat tu sedikit je. Contoh kunut, tak kira kunut nazilah, kunut subuh, semua kuat. Bagi imam lah, bagi imam. Bagi makmum perlahan lah. Bagi imam ni kuat sampai mana kunut? Kunut daripada awal sampai akhir. Tak kira kunut nazilah pun begitu, kunut subuh pun begitu, daripada awal sampai ke akhir. Itu disunatkan bagi imam. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita, kunut subuh ni dia ada dua pendapat. Ada yang kata baca perlahan. Sebab apa baca perlahan? Kerana tuan-tuan lihat, tuan-tuan baca doa ketika sujud, tuan-tuan baca kuat ke baca perlahan? Baca perlahan. Jadi samalah juga ketika mana doa kunut, tak perlu baca kuat, baca perlahan. Itu ada pendapat kata begitulah. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, doa kunut baca kuat daripada awal sampai akhir. Tapi kunut nazilah yang kita baca maghrib tadi, itu memang tak ada ulama kata baca perlahan lah. Memang disunatkan baca kuat. Tak kira semayang apa pun, zuhur ke asar ke maghrib, isyak, semua baca kuat. Daripada awal sampai habis. Kemudian kita lihat Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah, dia kata yang bagi niyatu sawmi jami'an syahr aw awwal lailatin min Ramadan taqlidan lil Imam Al-Malik rahimahullahu taala liyahsul lahu sawmul alladhi nasiya an-niyyah fihi 'indahu. Yang kita bincangkan tadi, ulama dalam mazhab Syafi'i kata, Ibnu Hajar Al-Haytami, dia kata sepatutnya bagi kita yang mengikut mazhab Syafi'i bertaklid, mengikut mazhab Malik dalam bab niat. Maka kita ikutlah mazhab Malik supaya bila kita tertinggal niat, maka tidak membatalkan puasa kita boleh teruskan kerana kita dah ikut dalam mazhab Malik. Kemudian kita lihat yang seterusnya, yang dituntut dalam ibadat puasa ni, apa dia? Iaitu tadarus Quran. Tadarus Quran, sebab apa dituntut? Kerana malaikat Jibril pun turun. Tadarus dengan Nabi. Malaikat Jibril baca, Nabi dengar. Nabi baca, malaikat Jibril dengar. Cuma menjadi sedikit kecuaian orang-orang kita, bulan Ramadan bukanlah bulan untuk tadarus Quran, tetapi dia bulan mengganggu orang dalam baca Quran. Dia bulan-bulan lain dia tak nak belajar Quran tau, tak nak belajar tajwid. Bila bulan Ramadan dia nak join sekali dalam tadarus Quran. Jadi dia ganggu orang. Orang lain baca semuka 2-3 minit, dia seorang sampai 15 minit.
Jadi belajar ni dalam waktu yang panjang. Selain bulan Ramadan kita boleh belajar. Cuma dalam bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita baca Quran. Kalau kita tak pandai baca, maka kita duduk dalam grup tadarus, kita dengar lah. Tak perlu kita baca. Orang suruh baca, saya kata tak apa, saya dengar je. Dapat pahala juga. Mendengar bacaan Quran. Mendengar, membaca, pahala dia sama. Tuan-tuan tak baca Quran, dengar je. Tidur pun tak apa, dengar juga tidur. Sebab tidur tu tuan-tuan dengar juga suara, cuma tak tahu bunyi apa, tapi dengarlah baca. Jadi bila sebut tentang bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, tuan-tuan tadarus Quran. Walaupun Jawi dah keluarkan warta tau, untuk sembahyang tarawih ni tak boleh baca panjang, baca pendek-pendek je. Kemudian morek semua kena bungkus. Morek boleh sediakan tapi kena bungkus. Tak salah sih buka puasa pun tak ada. Negeri Kuala Lumpur lah. Kalau Selangor, saya rasa setakat ni memang tak ada. Tak ada. Sebab Selangor nak sembahyang tarawih, nak sembahyang Jumaat pun dia hadkan berapa ratus orang, 300 orang ke apa. Jadi sampai sekarang saya rumah sempadan KL Selangor. Saya bertugas di Kuala Lumpur, di rumah di Selangor, PU2. Saya jadi imam pun jadi imam di Kuala Lumpur, tapi saya juru nikah di mana? Selangor. Dua. Jadi orang tanya, ustaz mana Selangor ke apa? Dua-dua saya ada. Kalau nak imam saya di Kuala Lumpur, kalau juru nikah saya di kawasan Selangor, juru nikah. Jadi dua tempat. Jadi Selangor ni dia agak susah sikit lah. Dia agak susah. Mungkin tarawih pun dia limitkan orang lah. Saya tak apa pasti. Itu kena dapat kepastian balik lah. Tapi untuk Kuala Lumpur, dia kata baca surah tak perlu panjang-panjang lah. Ada sahabat saya tanya, sebenarnya semayang tarawih ni di kawasan Kuala Lumpur ni berapa rakaat? 8 ke 20? Saya kata di kawasan Kuala Lumpur ni bilangan rakaat tak menjadi satu isu yang besar. Isu yang besar yang perlu ditekankan pukul berapa habis. Kalau tuan-tuan kata semayang 20 rakaat tapi habis pukul 10, memang tuan-tuan okey, tak apa. Tuan-tuan kata semayang berapa rakaat? 8 tapi habis pukul 11.30. Fikir banyak kali juga. 11.30. Jadi bukan jadi isu bilangan Nabi semayang 8 rakaat, Nabi tak semayang 20. Itu tak jadi perbincangan. Walaupun dulunya dibincangkan hangat juga dulu. Nabi semayang 8 rakaat je. Kemudian Nabi buat witir 3. Yang buat perkara 20 ni Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia buat 20 rakaat. Kemudian dibagi tahu kepada Sayyidina Umar, bukankah perkara ni perkara bid'ah? Maka Sayyidina Umar kata, fani amatil bid'atu hiya. Inilah sebaik-baik bid'ah, menyatukan orang. Daripada orang, sebab Sayyidina Umar masuk masjid, seorang semayang ujung, seorang semayang tengah, seorang semayang belah sini, seorang semayang kat belakang. Jadi Sayyidina Umar kata, alangkah baiknya aku kumpulkan kamu semua berimamkan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni bacaan dia bagus, jadi dia jadi imam, semua jadi makmum belakang. Orang tanya kepada Sayyidina Umar, ini perkara bid'ah, Nabi tak buat. Dia kata, fa ni'matil bid'atu hiya. Inilah sebaik-baik bid'ah, menyatukan masyarakat. Jadi begitu juga dalam semayang. Dalam semayang jangan kira lah 20 ke 8 ke tu bid'ah. Yang tengok manusia suka. Kalau orang suka, jangan panjang sangat, jangan pendek sangat, sedang-sedang. Itu manusia suka. Okey, kita bawa yang tu. Jangan ikut kita suka baca panjang-panjang. Ada yang sebahagian lagi ikut dia suka laju-laju. Kalau boleh 15 minit habis. Jadi kita ikut apa yang jemaah sukalah. Sebab dalam imam ni pernah sekali Muaz bin Jabal jadi imam. Muaz bin Jabal ni orang hebat dalam fiqh juga. Dia jadi imam bukan biasa-biasa, satu surah Baqarah dia baca. Jadi sahabat ni sibuk, dia ada kerja lain, dia terus keluar. Dia mengadu kepada Nabi, dia kata Muaz bin Jabal jadi imam lama sangat. Maka Nabi kata itu fitnah, dan juga akan meliarkan hati manusia daripada nak datang masjid terus tak nak datang masjid. Sebab apa? Panjang sangat baca. Ialah satu rakaat sampai surah Al-Baqarah panjang. Kita satu rakaat, satu muka pun dah rasa panjang. Jadi bersederhana, yang penting sekarang ni kita tuan-tuan kena faham, satu dipanggil sebagai ilmu fiqh, satu lagi dipanggil sebagai ilmu bagaimana nak menjinakkan masyarakat. Kalau ikut fiqh hukum halal haram, boleh makruh haram.
Jadi bila tuan-tuan ada satu ilmu lagi, ilmu yang mana tuan-tuan bukan fikir itulah. Tuan-tuan fikir macam mana sekarang ni masyarakat nak dekat dengan masjid, suka datang masjid, suka sembahyang jemaah kat masjid. Itu yang menjadi perbualan, itu yang menjadi topik ataupun perbincangan kita untuk kita fikirkan macam mana orang-orang muda suka, orang tua pun suka. Sembahyang ni kalau tuan-tuan lihat, tuan-tuan kata nak ikut Nabi sembahyanglah 8 rakaat. Tuan-tuan tu Nabi sembahyang 8 rakaat berapa lama? Panjang. Sayyidina Aisyah kata kalau nak tanya mengenai panjang rakaat Nabi, kita tak, memang panjang lah. Rukuk sujud Nabi sama panjang dengan qiyam Nabi. Sayyidina Abu Bakar sembahyang berjemaah pada zaman dia sampai ke waktu subuh, sembahyang tarawih, sampai ramai manusia ni bergegas-gegas balik sebab mereka nak makan sahur. Lamanya sembahyang tarawih tu. Kita nak ikut sunnah Sayyidina Umar, sunnah Abu Bakar, nak ikut sunnah Nabi lah sampai 8 rakaat. Tengok juga Nabi sembahyang macam mana 8 rakaat. Jadi kita kena pertimbangkan semua sekali lah. Memanglah kita kata kita nak ikut sunnah tu, tapi kita kena lihat sebenarnya betapa sempurnanya sembahyang mereka. Kita lihat mengenai dengan buka puasa tadi, bila mana seseorang terbenam je matahari terus dia buka puasa, itu disunatkan, dia yakin betul lah. Sebab apa tak berlaku dalam 2 tahun 3 tahun lepas, iaitu radio tersilap pasang siaran azan awal beberapa minit, semua buka puasa. Maka siapa yang buka puasa semua batal. Mufti Kelantan sebab perkara tu berlaku di negeri Kelantan. Siapa yang buka puasa walaupun awal 5 minit je, semua kena batalkan puasa, semua kena qada balik nanti. Semua kena qada balik. Sebab apa? Dia tersalah. Sebab tersalah buka puasa memang kena qada lah. Tersalah. Macam sahur juga. Kalau sahur tuan-tuan dah tahu dah sahur ke belum, tuan-tuan makan tak tahu, masa macam tak sahur, macam belum habis lagi makan. Jadi tuan-tuan pun tak tahu dah habis ke belum, kira sah. Tapi tuan-tuan dah makan, tengok-tengok keluar 6.30, batal puasa tuan-tuan. Walaupun tak tahu, siapa suruh tak tahu, usahalah bagi tahu. Tengok jam ke apa, handset ada, semua ada. Dia sebenarnya kalau kita lihat dalam bulan puasa ni, untuk kita bangun itu lebih mudah lah, sebab syaitan semua dirantai. Jadi kita nak sembahyang itu lebih mudah. Dalam bulan Syaban ni Nabi suka puasa tau. Paling banyak yang Nabi puasa sunat adalah bulan Syaban. Walaupun ada kontradiksi antara dua hadis, ada kata Nabi puasa bulan Syaban penuh, ada yang kata Nabi puasa bulan Syaban tapi kebanyakan di kalangan hari, kebanyakan hari dalam bulan Syaban. Bila ditanya kepada Nabi sebab apa ya, maka Nabi kata syahrun, bulan Syaban ini adalah bulan yang manusia lalai. Antara bulan Rajab, bulan Ramadan manusia lalai. Sebenarnya kita ni bila masuk bulan Syaban, antara yang terkenal bagi orang Melayu kita, kalau bukan musim Covid lah, iaitu kenduri tahlil. Kenduri tahlil, arwah, doa selamat, kesyukuran, doa menyambut bulan puasa, doa ini, doa itu, semua sekali. Kalau boleh dikatakan sampai surau masjid terpaksa kena tulis kat papan putih tau. Malam 1 Syaban siapa, 2 Syaban siapa kenduri, 3 Syaban siapa kenduri. Bukan tulis siapa yang nak taja buka puasa 1 Ramadan, 2 Ramadan, tidak. Untuk bulan Syaban je, untuk kenduri. Banyak sangat kenduri. Kadang-kadang sampai bertindih-tindih. Tambah-tambah malam Jumaat, tuan-tuan. Malam Jumaat ini kendurinya bertindih-tindih. Yang saya pun jadi pelik juga. Sebab apa semua tumpung malam Jumaat? Kadang-kadang saya baca Yasin je, burger pun ada, nasi ayam pun ada, nasi Arab pun ada, bungkus, semua bungkus. Saya kata macam tak ada dah hari lain. Malam Jumaat ni malam yang makbul. Memang malam Jumaat tu malam bagus, tapi tuan-tuan tengok juga, kalau dah makanan terlampau banyak, silap-silap bawa balik ke rumah, lupa simpan peta air, buang juga. Jadi tuan-tuan kena cek dululah, bagi tahu pengerusi ke siapa, imam ke siapa, ada tak kenduri malam. Tak ada, kalau saya nak sponsor makanan. Sebab satu bulan sebelum Ramadan, satu bulan selepas Ramadan adalah bulan terkenal dengan makan, untuk budaya Melayu kita.
Sebelum Ramadan, bulan Syaban adalah bulan, Nabi kata bulan lalai, manusia lalai pada ketika itu. Kalau orang Melayu kita bulan untuk kenduri. Kenduri kendaranya pada bulan Syaban. Masuk bulan Syawal, bulan makan juga. Open house. Kambing bakar, kambing panggang, semua sekali nasi minyak, semua dibuat dalam bulan Syawal. Tapi tu sebelum ni lah, musim Covid, musim PKP. Tapi sekarang semua kita duduk kat rumah je lah, baca Quran, zikir, apa yang boleh kita buat lah. Itu antara beberapa ibadat, amalan. Apa tuan-tuan hikmah kita berpuasa ni? Bila kita tahu, bila sebut tentang definisi puasa, semua kita tahu, tak boleh makan, tak boleh minum. Hikmah dia antaranya untuk memberi kerehatan kepada perut kita lah. Kita dah bekerja, perut kita dah bekerja lama, berbulan-bulan. Tiba-tiba nak 1 bulan ni nak bagi dia rehat. Tidak ada gangguan apa-apa dalam masa sebulan. Sebab tu hospital pun dalam masa sebulan ni kurang lah sikit. Kurang apa? Kurang pesakit dia. Sebab manusia semua sihat-sihat puasa. Kemudian Nabi kata puasa bulan Syaban juga aku suka kerana diangkat amalan. Diangkat amalan pada bulan Syaban. Sebenarnya bukan kata bulan Syaban je. Nabi pun suka puasa Isnin Khamis sebab diangkat amalan di hadapan Nabi, diangkat amalan di hadapan Allah, dan Nabi diangkat amalan dia ketika mana dia sedang berpuasa. Itu antaralah beberapa kelebihan. Walaupun bulan Syaban bukan bulan haram, tetapi Nabi berpuasa. Bulan haram ni bulan Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Rajab. Itu bulan haram. Pernah ditanya kepada Nabi, bulan apa yang disunatkan puasa, yang afdal selepas puasa Ramadan? Nabi jawab, puasa pada bulan-bulan haram. Okey. Nabi jawab apa? Puasa pada bulan-bulan haram. Tapi bulan Syaban bukan bulan haram, tapi Nabi puasa banyak. Antaranya sebab Nabi kata bulan inilah bulan yang manusia lalai, dan bulan ini diangkat amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara beberapa perkara lah mengenai dengan kelebihan bulan Syaban, kelebihan dan persediaan untuk kita masuk dalam bulan Ramadan. Ada apa-apa soalan ke? Kita berhenti Syaban. Jadi rasa itu saja untuk perbincangan kita pada malam ini. Sebenarnya saya ada slide saya nak bincangkan, tapi saya cari-cari dalam komputer saya dah hilang. Mungkin ada, tapi kena belek-belek sikit lah. Dia kena makan masa sikit, makan masa. Jadi sebab selalu memang setiap tahun saya akan bawa setiap kuliah, tapi disebabkan tahun lepas tidak ada kuliah sebab musim PKP, biarkan dalam laptop. Jadi bila kita nak guna balik, kena cari balik daripada awal. Banyaklah. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.